Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan bin Khalid, nombor matrik 051767. Saya daripada ASN Usuluddin semester 6. Baik, pada kali ini saya akan membentangkan tajuk soalan kubur dan azabnya daripada tugasan Mabahith As-Sam'iyah. Baik, hakikat kematian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, daripada ayat Al-Quran yang dibaca tadi menunjukkan bahawa setiap daripada insan pasti akan menemui kematian dan setiap dari manusia akan dihitung amalannya pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berjaya dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang melupakan. Baik, kematian merupakan pintu menuju keabadian ke alam akhirat. Setibanya manusia pada alam barzakh, segala perkara akan tersingkap dan manusia akan merasai kehidupan yang sebenar dan balasan yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan kubur, kebenaran soalan kubur oleh malaikat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk menjalankannya pada semua mayat adalah menurut pendapat ijma', menurut pandangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang panjang, matan yang diambil terjemahannya menerangkan bahawa dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, mereka dipanggil Munkar dan Nakir. Soalan di dalam kubur merupakan perkara ijma' yang disepakati oleh para ulama'. Penyataan yang bakal disoal oleh malaikat dalam kubur adalah sama saja kepada golongan beriman, kafir maupun golongan munafik menurut pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Al-Qurtubi dan Imam As-Safarain. Namun begitu, orang kafir tidak akan ditanya di dalam kubur. Kemudian, menurut Imam At-Tirmizi, Ibn Abdul Bar dan Imam As-Suyuti, azab kubur adalah balasan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Tidak terdapat nas yang dijelaskan di dalam Al-Quran, namun dari segi dilalahnya terdapat banyak ayat yang Allah SWT menyebutkan mengenainya. Di antara ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ayat di atas menerangkan tentang azab sebelum hari kiamat yang sungguh dahsyat. Mereka, yakni Fir'aun dan golongannya dan kaumnya, didedahkan kepada api neraka pada waktu pagi dan petang. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini, Mujahid, Ikrimah dan Muhammad bin Ka'ab, kesemua mereka mengatakan bahawa ayat ini memberi bukti yang jelas dan yakin bahawa wujudnya azab kubur di dunia, di alam dunia. Baik, kesimpulan, umat Islam wajib mempercayai adanya soalan kubur dan siksaan dari kubur. Tidaklah perkara ini melainkan sebagai peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada makhluk-makhluknya. Dalam hadis Nabi SAW, apabila mati seseorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah yang berguna dan diguna terus menerus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan olehnya dan oleh orang lain yang belajar daripadanya. Kemudian doa dari anak yang soleh. Hadis ini memberi nasihat, memberi rujukan, memberi dorongan kepada manusia supaya berbuat kebaikan dan amal soleh sebelum tibanya hari
yang ditunggu-tunggu, hari yang tiada syak wasangka padanya, iaitu kematian, dan seterusnya menuju ke alam barzakh, akan melalui segala ujian-ujian mengikut amalan masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.